Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para ustaz, tuan haji, hajjah, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan sambungan tafsir surah An-Nur. Muka surat 138 ayat yang ke-22 di atas sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bermaksud, dan janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kekayaan di antara kamu. Ulul fadli minkum wassa'ah, bahawa mereka bersumpah tidak akan memberikan kekayaan mereka itu atau harta mereka itu kepada kaum kerabatnya. Ulil qurba, qurba ni kerabat, qarib, hampir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal muhajirin, dan orang yang berpindah atau muhajirin, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah fi sabilillah, semata-mata mencari redha Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, malahan mereka hendaklah memaafkan dan mengampunkan, yakni melupakan kesalahan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tiadakah kamu suka sekiranya Allah mengampuni dosa kamu, sedangkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Surah An-Nur ayat yang ke-22. Itu dia punya terjemahan. Kita lihat huraian, supaya lebih jelas dan faham. Allah menegah orang-orang mukmin yang mampu, kerana mempunyai kelebihan rezeki dan lapang hidupnya sebagai golongan orang kaya. Menegah ni, menegah apa? Allah menegah, janganlah sampai hendaknya memberhentikan derma bantuan mereka
kepada orang-orang yang patut ditolong dan dibantu. Sama ada dengan menahan bantuan yang sudah ada peruntukannya, atau mencabutnya sama sekali dengan memotong bantuan tersebut. Janganlah melakukan yang seperti itu. Baik. Kemudian, sekalipun umpamanya orang yang dibantunya itu pernah menyakiti hatinya atau pernah bersalah kepadanya, malahan mereka diseru supaya meneruskan derma bantuan itu sebagaimana mesti dijalankan. Baik. Selain daripada itu, banyakkanlah perasaan suka memberi kemaafan dan keampunan kepada orang yang bersalah, yakni melupakan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Dan Allah bertanya kepada mereka, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Adakah mereka tidak suka sekiranya Allah memberi keampunan kepada mereka, sedangkan Allah amat pengampun kepada orang yang mentaati perintahnya, lagi maha penyayang dengan mengasihani dari hukuman disebabkan seseorang itu mahu bertaubat daripada kesalahan. Baik, kita habiskan cerita ni, baru nampak. Adalah diriwayatkan, di sini dia punya asbabun nuzul dia, ya, sebab turun ayat 22 ni ditujukan kepada siapa. Adalah diriwayatkan bahawa ayat ini telah diturunkan untuk ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu cerita dia. Kerana apa? Kerana ia Sayyidina Abu Bakar telah bersumpah. Ya, Sayyidina Abu Bakar seperti yang kita maklum, seorang sahabat yang boleh kita katakan berada, hartawan, ya, yang mempunyai limpahan rezeki yang Allah anugerahkan. Dia telah bersumpah tidak lagi akan memberi sokongan nafkah atau bantuan, ya, bantuan sumbangan bagi perbelanjaan saudara sepupunya yang miskin. Ya, biasanya yang menerima bantuan ni orang miskin. Dahlah miskin, menumpang kepadanya yang ditanggung makan minum. Ya, jadi bulan-bulan Sayyidina Abu Bakar, ya, sponsor atau support atau menghulurkan bantuan kepada saudara sepupunya. Saudara sepupu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ialah Mastah bin Uthathah, yang kita dah bincang sebelum ni, ya, Mastah, ya, kalau ejaan Jawinya mim sin ta ha pedas, Mastah. Itu nama sepupu, ya, saudara sepupu Sayyidina Abu Bakar, yang sebelum ni memang diberi bantuan, kalau kita kata secara bulanan lah, secara bulanan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersumpah, bertekad nak tamatkan bantuan tersebut, nak menahan peruntukan-peruntukan yang selama ini diberi. Sebab apa? Sebab Mastah ni tadi telah terlibat sama dalam peristiwa hadithul ifki, ya, iaitu penyebaran fitnah yang dihadapkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah terdahulu sebutannya. Kisah ni kita dah bincang panjang dah sebelum ni, ya, betapa dahsyatnya fitnah yang telah dilemparkan kepada isteri Nabi SAW, iaitu Siti Aisyah.
yang dikatakan telah melakukan perbuatan sombang dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Ya. Baik. Dialah salah seorang yang telah dijatuhi hukuman dera atau sebat sebanyak 80 kali rotan disebabkan tuduhan yang keji yang tidak berasas itu. Ya, ini pun kita dah bincang. Qadzaf, ya, bab qadzaf. Menuduh seseorang berzina atau seumpama zina liwat. Ya, bila tidak dapat mengemukakan saksi, ya, dijatuhkan hukuman sebat sebanyak 80 rotan. Ya. Kerana kesalahan Mastah yang telah mencemarkan nama baik keluarga Abu Bakar, saudara sepupu dia, saudara sepupu satu. Kemudian dia menerima bantuan daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar telah bersumpah tidak mahu lagi menanggung nafkahnya, ya, tidak mahu lagi menghulur bantuan seperti biasa. Langkah ini telah dituruti oleh banyak para sahabat Nabi. Mereka tidak akan memberi bantuan kepada siapa-siapa yang telah bercakap dusta atau yang terlibat sama membawa fitnah tersebut. Baik. Maka perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini telah ditegah atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan, turun ayat ni. Wala ya'talil ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang mempunyai harta, yang memiliki kelebihan dari sudut material, mereka bersumpah untuk tidak memberi lagi bantuan. Turun ayat, ya, menegur, atau kita kata inilah satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menegur, kemudian disusuli Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang mendapatkan Sayyidina Abu Bakar untuk memujuk supaya memaafkan dan melupakan kesalahan Mastah. Bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Ya. Seraya menganjurkan supaya meneruskan bantuan. Dahlah suruh maaf. Ya. Kemudian Allah meminta supaya teruskan bantuan. Ya. Teruskan bantuan. Tegakkan sifat, kita kata, profesional. Ya. Soal dia terlibat dalam penyebaran fitnah itu satu hal, tapi dia sebagai seorang miskin yang memang mempunyai hak untuk menerima bantuan, dan kebetulan kamu pula Sayyidina Abu Bakar, seorang yang Allah kurniakan rezeki yang berlimpah ruah. Teruskan bantuan kepada Mastah. Ya, kerana apa? Bukan sahaja Mastah itu keluarganya, tetapi juga ia sebagai seorang muhajirin yang baru datang dari Mekah dan salah seorang pejuang dalam perang Badar. Ya, ini kelebihan ahli Badar, ya, yang Allah sentiasa bersedia mengampuni segala kesalahan mereka disebabkan jasa mereka yang begitu besar. Bukan calang-calang orang sebenarnya Mastah ni. Ya. Salah seorang pejuang dalam perang Badar yang berperang pada jalan Allah. Di samping itu miskin pula orangnya dan tidak ada tempat menumpang melainkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi datang pujuk dan membaca ayat yang kita baca malam ni. Wala ya'talil ulul fadli minkum ila akhir.
Saya buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir saja duk belik-belik tengok situasi. Digambarkan bahawa Mastah ni dia bukanlah seorang kaki gosip. Dia bukan PL macam tu yang jenis suka bawa mulut, bukan. Tapi tanpa sengaja. Dia hanya keluar kata, dengar cerita Aisyah duk buat benda tak elok. Dengar cerita. Dia bukan jenis spesies manusia yang suka bawa mulut, bukan. Tapi dia tak selidik. Kita dah bincang, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Dia lupa nak menyelidik kesahihan cerita tu, lalu terlepas. Dengar cerita Aisyah duk buat benda tak elok, dengar cerita. Dia bukan kata, tahu tak Aisyah. Dia cerita tu bukan dengan berniat jahat. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah menegur tindakan Sayyidina Abu Bakar, walaupun kalau ikut situasi kita kata memang patut Sayyidina Abu Bakar buat begitu, tuan-tuan. Kalau kita sendirilah yang kena pun kita akan kata inilah tindakan yang sewajarnya. Dahlah aku beri bantuan pada kamu, tiba-tiba kamu rupa-rupanya masuk salah seorang dalam senarai yang tolong panjang-panjangkan fitnah anak aku. Memang baralah kita kata memang sepatutnya. Tapi Allah menegur, meminta Sayyidina Abu Bakar mengimbangi emosi. Mastah ni dia satu orang yang ada jasa dalam Islam. Janganlah kerana sedikit kesalahan yang saya sebut tadi tak disengajakan, dia bukan berniat jahat, maka kamu tak nampak jasa-jasa dia sebagai salah seorang ahli perang Badar, juga muhajirin yang sanggup berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan senang tinggal kampung halaman sehelai sepinggang. Maka jasa-jasa yang telah disumbangkan oleh Mastah ini kamu kena kenang. Begitu sekali. Ini tuan-tuan. Dan kalau kita lihat tadi dalam muka surat 138, selain daripada itu, banyakkan perasaan suka memberi kemaafan dan keampunan. Ini satu, kita kata Allah nak mendidik para sahabat supaya memiliki akhlak yang luar biasa, seperti mana yang telah dimiliki oleh Nabi SAW, sehingga Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Kita pernah sebut sebelum ni, tuan-tuan, akhlak luar biasa ni macam mana? Kalau orang buat baik dekat kita, biasanya kita akan balas baik dekat orang tu. Kalau orang buat jahat dekat kita, biasanya kita akan buat jahat balik kat dia atau balas yang sepatutnya. Itu biasa. Engkau buat tahi kat aku, siap. Dia bahasa buat tahi, kan? Kau kencing aku, siap. Engkau itu ini, siap. Itu biasa. Siapa-siapa pun begitulah dia punya sifir dia. Baik dibalas baik. Engkau inaya aku, siap. Itu biasa. Akhlak luar biasa. Orang buat baik, kita balas baik. Orang buat tahi pun kena balas baik. Yang ni yang payah. Maka sebab itu Nabi SAW mendapat pujian langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki satu akhlak yang luar biasa. Luar biasa. Begitu. Dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, riwayat Imam Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, ala unabbiukum bima yusrifullahu bihil bunyan wa yarfa'ud darajat. Nabi offer kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat, dan offer kepada kita seluruh umat Nabi, nak tak
kamu mendapat kemuliaan di sisi Allah yang hebat. Wa yarfa'u darajat, dan Allah meninggikan darjat kamu. Nabi tanya sahabat, maka sudah pasti sahabat jawab, dah tentu nak, dah tentu bala, bahkan ya Rasulullah kami nak. Ya? Nabi kata apa? Kalau kamu nak, 4 benda kamu kena buat. 4. Pertama, saya catat di sini, tahlamu ala man jahila alaika. Ya, pertama, kamu kena berlemah lembut dengan orang yang jahil. Ni semua payah-payah nak buat ni tuan-tuan. Ya, berlemah lembut dengan orang yang jahil. Masya Allah. Ya, saya teringat tuan-tuan satu hadis daripada Imam Baihaqi. Seorang Arab Badui. Arab Badui ni standard kita macam orang asli lah, yang tak ada pendidikan kasar. Ya. Dia pernah datang satu majlis, ya, yang ketika itu Nabi bersama-sama sahabat. Dia rempuh, masuk majlis tu rempuh, jenis tak ada adab ni, rempuh. Bila sampai depan Nabi, dia kata apa? Hei Muhammad, aku nak beritahu, tak ada manusia yang paling aku benci di muka bumi ni melainkan engkau lah. Dan kalau ikut hati, aku nak bunuh kamu lama. Dia masuk majlis Nabi yang terdiri dari kalangan sahabat-sahabat. Masuk majlis orang, dia sound direct depan Nabi, punya kurang ajar. Ya, kita kata kurang ajar tahap cipan, budak-budak muda kata tuan-tuan. Sangat kurang ajar. Ya, lepas tu hati kering depan sahabat-sahabat, dia berani sound Nabi. Ya, Saidina Umar bangun, ya Rasulullah, da'ni fa aqtulahu. Umar kata, wahai Rasulullah, izinkan aku tamatkan riwayat Mamat hak seorang ni. Ya, izinkan aku tamatkan riwayat dia. Umar memang begitu, orang yang paling pantas membela Nabi SAW. Maka Nabi suruh Umar duduk. Wahai Umar, duduk. Nabi kata apa? Bukankah setiap para rasul yang diutuskan, mereka membawa annal halim, membawa satu sifat lemah lembut, berlapang dada. Ya, maka benarlah apa yang Nabi sendiri sabdakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Agenda besar perutusan Nabi, akhlak. Ya, akhlak-akhlak macam ni yang susah ni tuan-tuan, yang kita boleh namakan juga sebagai sunnah. Ulama bahagikan sunnah ni kepada 2. Satu sunnah zahirah, zahir. Satu sunnah batinah, sunnah yang tak nampak. Sunnah nampak ni orang boleh buat, insya-Allah. Sunnah yang nampak, apa dia? Pakai serban, nampak? Berjubah, simpan janggut, bawa kayu siwak, tidur macam mana Nabi tidur, makan macam mana Nabi makan. Itu dipanggil sunnah zahirah, yang nampak. Batinah, ulama kata sunnah ni payah. Apa dia? Sifat pemaaf. Sunnah Nabi pemaaf, berlapang dada. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kalau serban kita kemas, jubah cantik, tapi bab pendendam, aku tak maafkan 7 keturunan, aku tak maafkan. Oi, mana pergi sunnah pemaaf? Tu. Ini akhlak. Baik, ada 4 saya sebut tadi yang Nabi tawarkan. Kedua, wata'fu an man zalamaka. Kamu memaafkan orang yang pernah menginaya kamu. Ni macam kes ni. Mastah telah menginaya saudara sepupunya Saidina Abu Bakar. Dahlah saudara yang dia menerima bantuan langsung daripada Abu Bakar. Tiba-tiba dia tergamak. Ya, maafkan. Wata'fu an man zalamaka. Ketiga, wa tu'ti man harramaka. Kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Kan?
memberi kepada orang yang tak pernah memberi pun pada kita. Sama ada memberi dari sudut tenaga, sama ada dari sudut wang ringgit. Ya. Dan yang keempat Nabi sebut, watasila man qata'aka. Kamu menghubungkan silaturrahim dengan orang yang nak memutuskan silaturrahim. Ini semua bukan senang. Sebab tu Nabi janjikan, kamu nak tak satu kemuliaan yang luar biasa dan Allah akan dekatkan darjat kamu dengannya. Ya? Kita nak, tapi bila dengar syarat dia tuan-tuan, oh, hak ni tak mulia pun tak apa, tak naik darjat pun tak apa. Kadang-kadang kita fikir macam tu. Ya. Ya. Ini akhlak, ya, yang sangat, ya, hebat, sehingga Nabi SAW kalau kita lihat ketika menyampaikan risalah dakwah Islam di Mekah, daripada hari ke hari, tahun ke tahun, pengikut semakin ramai. Padahal Nabi tak menjanjikan harta, tak ada tanah yang Nabi boleh beri. Nabi memberi akhlak, mempamerkan akhlak. Akhlak ni dia boleh tarik. Ya? Dan kalau kita terfikir tuan-tuan, kenapa sampai begitu sekali akhlak? Orang buat zalim, kita maaf. Sebab agenda besar Nabi ialah harisun alaikum bil mu'minin. Nabi nak tarik seboleh-bolehnya, membawa masyarakat manusia beriman kepada Allah. Itu agenda besar. Nabi nak manusia ni mati beriman, tuan-tuan. Ingat agenda ni. Faham? Nabi nak manusia kalau boleh matinya semua beriman. Sebab tu Nabi pamerkan akhlak, ya, kena zalim macam mana pun Nabi bertahan, Nabi sabar, Nabi maaf. Sebab Nabi nak tarik orang ni supaya boleh beriman. Ya. Yang nak mati kafir, agenda siapa? Siapa yang nak manusia mati kafir? Agenda siapa? Agenda syaitan, iblis, laknatullah. Iblis seboleh-boleh dia nak tarik setiap manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak tarik manusia pergi ke syurga. Sebab tu bila kita melihat perkara tersebut, baru kita nampak kenapa Nabi begitu hebat mempamerkan akhlak, sabar, pemaaf, berlapang dada. Macam saya baca tadi, Arab Badui tadi yang kurang hajar tu, Nabi suruh Saidina Umar duduk, relax bro, man-man, sabar, cool, ya. Ringkas cerita, akhirnya Arab Badui tu beriman kepada Nabi. Dia masuk Islam. Hadis tu panjang. Dia masuk Islam, ya. Bayangkan kalau Saidina Umar, ya, terus rojah lah, rojah tu, rojah tuan-tuan, terus tusuk pedang dekat Arab Badui ni, apa jadi? Dia mati kafir. Dia mati kafir. Tapi dengan akhlak Nabi lemah lembut, sabar dulu Saidina Umar, mana tahu kot kita boleh psycho, kita boleh berdialog, kita boleh dekati dia. Itu akhlak Nabi. Sebab Nabi nak orang yang datang depan dia beriman, walaupun kena maki, walaupun kena itu dan ini. Nah, ini yang payah, ya. Baik, ya. Cuma kadang-kadang kita ni, kita punya kalam apa? Itu Nabi Ustaz. Itu yang tak lalu tu tuan-tuan. Habis kita ni disuruh mencontohi siapa? Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Itu nabi-nabi ni lain lah. Slow kan. Kan? Nak mengcoverkan akhlak kita yang tak berapa elok tu. Ya. Baik. Jadi Nabi tawarkan 4 perkara tadi. Kalau kamu boleh buat atau berusaha, mungkinlah, ya, bukan terus menerus secara direct boleh berubah begitu, tapi mesti ada azam
untuk jadi pemaaf, untuk jadi orang yang lemah lembut seiring dengan usia kita yang makin meningkat. Kalau umur 20-an dulu kita memang pantang sikit je, jangan asah parang kan. Tapi dah umur 40 masuk 50 ni lainlah sikit watak dia tu. Ya. Saya ada seorang sepupu saya ni memang jenis-jenis macam tu lah. Jenis sikit je asah parang, sikit je asah parang. Dan dia boleh pergi kampung Cina, tuan-tuan, seorang-seorang dia panggil gangster-gangster Cina tu keluar. Seorang dia masuk kampung Cina. Arwah dah sepupu saya tu. Jenis orang macam ni. Dia barang dia luar biasa. Tapi seiring dengan umur, biarlah kita kawal, makin sabar. Jangan langsung tidak ada perubahan. Baik. Terutama ibu bapa dengan anak. Ibu bapa yang kecil hati dengan anak lagi kena berlapang dada, kena sentiasa memaafkan anak dia. Sebab ibu bapa ni lain. Begitu juga anak yang kadang-kadang kecil hati dengan ibu bapa. Baru ni saya jumpa dengan satu orang jemaah minta saya buat semayang hajat. Sebab sepupu dia perempuan dah tak bertegur siapa dengan mak ayah 3 tahun. Tak bertegur siapa satu hal. Yang peliknya duduk serumah. Tak bercakap sepatah. Anak kecil hati sebab ada mak ayah kata gitu gini. Suruh buat semayang hajat. Ya Allah. Boleh duduk serumah tu yang mahal tu, tuan-tuan, tapi tak bercakap. Pelik sungguh. Dia masuk bilik sengap, keluar, masuk, gitulah. Perempuan umur dah 28, tak kahwin lagi. Saya kata kahwinkan kot, mungkin selesai masalah. Memaafkan. Terutama lagi apa? Terutama orang yang buat inaya kat kita tu, dia datang untuk meminta maaf. Lagi afdal kita maafkan dia. Tu. Sebab tu dia kata apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lupakan. Ini bukan mudah. Maaf dan lupakan. Atau berlapang dada. Berlapang dada. Baik. Lalu Nabi datang memujuk Sayyidina Abu Bakar, dan memujuk tu bukan kosong. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Itu umpan dia, umpan. Wallahu ghafurur rahim. Maknanya seolah-olah Allah perintahkan Nabi, wahai Muhammad, pergi jumpa Abu Bakar, kamu pujuk, kamu selotok dengan dia elok-elok, dan kamu beritahu kalau dia maafkan mastah, maafkan, lupakan kesalahan, dan di samping itu meneruskan bantuan seperti biasa, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Aku juga akan mengampuni dia ataupun meningkatkan lagi darjat dia. Ala tuhibbu? Tanya Abu Bakar, dia nak tak? Dia suka tak kalau aku ampunkan dia? Mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, bahkan sememangnya aku suka, Tuhan mengampunkan aku. Ini yang kata sahabat ni, kalah dengan ayat-ayat Allah, tunduk serta merta di bawah naungan wahyu Allah, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah tanya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, Sayyidina Abu Bakar jawab, ana uhibbu an yaghfirallahu li. Wahai Nabi, wahai utusan Allah, sudah semestinya aku nak sangat keampunan Allah, itu lebih mahal bagiku. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mengorbankan perasaan emosi geram marah dia
Kerana semata-mata nakkan keampunan Allah. Itu lebih besar daripada fikir perasaan aku. Keampunan Allah itulah yang dicari selama ini. Hebat. Sebab tu kita kalau baca dalam surah Al-Insan, surah Al-Insan yang pagi Jumaat untuk imam baca subuh-subuh tu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza wala syukura. Hanya senya kami memberi makan, memberi bantuan, menginfak. Kerana apa? Liwajhillah, nakkan redha Allah. Itu sasaran itu pastikan betul. Niat kita sentiasa diperbaiki. Kita buat ni kerana apa? Kerana Allah. La nuridu minkum jaza wala syukura. Wala syukura tu boleh kita tafsirkan sekalipun kamu disakiti, dia tak sebut terima kasih pun. Kita dah beri, terima kasih pun tidak, tambah dia sakitkan hati kita pula, masya-Allah. Tapi oleh kerana sumbangan kita itu adalah kerana Allah, maka kita tak pedulikan apa yang orang tu buat. Ini payah tuan-tuan. Ini tinggilah tasawuf dia tinggi. Baik. Wallahu ghafurur rahim. Bukankah Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Akhirnya ia, yakni Saidina Abu Bakar, meneruskan semula bantuan dan sokongannya kepada Mastah, seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Hari tu bulan berapa saya tak ingat dah. Saya berceramah di satu tempat di Taiping, Perak. Masuk satu kampung, tengok satu rumah tu tuan-tuan. Sepatutnya rumah jenis macam tu dah tak ada dah era milenium ni. Punya dhaif. Sangat-sangat dhaif. Saya tanya dekat beberapa orang kenalan, tak dapat bantuan ke si hamba Allah ni? Susah sangat. Kesian tengok. Dia kata, kami dah senaraikan dia ni untuk menerima bantuan. Tapi bila dipanjangkan ke pihak-pihak berikut, tak lulus. Nama tu disingkirkan atas sebab warna ideologi yang tak sama. Ini berlaku banyak tuan-tuan. Sebab tu kita yang Allah beri kuasa, jangan tiru perangai macam tu. Sekiranya dia berhak menerima bantuan atas sebab dia orang miskin, fakir, kita beri. Itu hak dia. Banyak yang berlaku sedemikian. Dan lebih pelik, rumah yang elok, yang kita kata nampak okey, sederhana, bertambah-tambah pula bantuan. Kerana apa? Kerana sebulu sama warna dengan pihak-pihak tertentu. Ini yang banyak berlaku. Sebab tu surah An-Nur mengajar kita. Kalau ikut Abu Bakar, ikut idea Abu Bakar, Mastah memang tak dapat bantuan. Tapi Allah turun wahyu, bukan macam tu idea dia, bukan. Baik. Habis. Ayat ini jelas sekali. Ayat ini ayat 22 surah An-Nur. Jelas menganjurkan orang mukmin. Mukmin ni yang beriman, agar suka
memaafkan kesalahan orang, ya. Dan ia mengandungi jaminan dari Allah untuk mengampunkan pula akan dosanya. Ini tuan-tuan. Sebab tu, ya, kalau kita telik atau kita renung muhasabah diri kita sendiri, tuan-tuan, kita nak buat amal ibadat seperti para sahabat, wali-wali Allah, semayang sunat sampai ratus-ratus rakaat, puasa sunat selang sehari, maulud duk berzikir, baca Quran, tak lalu, tuan-tuan. Jadi kita nak ambil markah pahala keampunan ni kod mana? Kod akhlak. Akhlak apa dia? Memaafkan orang. Nak buat ibadat tak lalu, ya. Boleh jaga hak wajib pun kira dah besar dah, tuan-tuan. Habis kita nak tampung kod mana pahala-pahala dan keampunan ni nak datang kod mana? Tu menganjurkan orang mukmin agar suka memaafkan kesalahan orang, ya. Dan ia mengandungi jaminan dari Allah untuk mengampunkan pula akan dosa kita yang memaafkan orang tu. Di samping menggalakkan supaya berbudi pekerti yang mulia. Baik, habis. Itu dia punya asbabun nuzul, ya. Kenapa turunnya ayat 22 yang ditujukan secara khusus kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan secara umum kepada kita semua, ya, kepada kita semua. Jangan kita salah faham, oh yang ni ayat ni tak ada kena-mengena dengan kita, ustaz, ini untuk Abu Bakar je. Bukan, ya, secara umumnya untuk kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara daripada zina, ya. Yarmu tu menuduh, muhsanat perempuan yang baik, al-ghafilat yang lalai lagi lengah. Ghafil ni lalai, ghafilat. Yang ni kita tengok apa dia punya syarah ataupun tafsir nanti di bawah, ya. Wal mu'minat, ya, al mu'minat, dan yang beriman, ya, dengan tuduhan zina itu, mereka itu dikutuk di dunia dan di akhirat. Lu'inu, lu'inu ni laknat, daripada kalimah laknat, dan mereka akan menerima seksaan yang besar. Walahum azabun azim. Baik, huraian. Setelah Allah menyebutkan kisah Ummul Mukminin, ya, Ummi ni ibu orang-orang mukmin, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan menerangkan hukuman kepada orang-orang yang membuat tohmah kepadanya dengan seksaan yang besar di dunia dan di akhirat, maka diterangkannya pula di sini hukuman secara umum kepada siapa sahaja yang membuat tohmah seperti itu, iaitu Allah memberi amaran kepada orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik kerana terpelihara daripada zina, iaitu muhsanat, al-muhsanat, yang lalai lagi lengah. Apa maksud lalai lagi lengah? Yakni terlalu lurus hatinya, tak terfikir berbuat keji atau tipu daya. Itu dia punya tafsiran ghafilat. Kalau terjemah asal, ghafil ni lalai.
Lalai ni dia kita kata macam ghalid. Wanita yang ghalid duk buat benda baik sampai tak pernah fikir nak buat benda jahat. Jangan tuduh orang macam ni. Tu maksud dia, tu ghafil. Dia lalai, dia ghalid dengan benda baik sampai tak sempat nak fikir benda tak elok. Tiba-tiba kamu tuduh orang macam ni. Tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Al-mu'minat, lagi beriman kepada Allah, ya, mereka dituduh dengan tuduhan zina. Maka orang-orang yang menuduh itu akan dilaknat oleh Allah, yakni dihalau dan dijauhkan daripada rahmat. Bila sebut laknat, maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka akan mendapat sebutan yang buruk, ya, orang hilang kepercayaan, tu sebutan yang buruk, dan dihukum dera 80 sebatan tadi, ya. Sebab tu Allah minta Sayyidina Abu Bakar maaf, sebab dia pun dah kena hukum, dah kena sebat 80 rotan, ya. Dan dia pun nampak tanda-tanda menyesal, rasa bersalah di atas apa yang telah dia lakukan, mastah tadi ni. Maafkan dia, ya. Kemudian diseksa pula di akhirat dengan seksaan yang besar. Bagi orang yang tak bertaubat, yang sombong, yang bongkak, maka jangan bimbang. Kami, yakni Allah, akan menyediakan seksaan yang besar. Walahum azabun azim, sebagai pembalasan kerana menyiar-nyiarkan kekejian di kalangan orang-orang mukmin. Baik. Jadi ayat yang ke-23, Allah memberi satu amaran keras, ya, bagi mereka yang, ya, berwenang-wenang melakukan tuduhan, ya, apatah lagi dengan berniat jahat, ya, memfitnah, mengaib, ya, maka lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat oleh Allah, ya, dilaknat oleh penduduk langit, ya, di kalangan para malaikat. Dan sekiranya mereka terlepas hukuman di dunia, ya, yang buat fitnah, yang qazaf dan seumpama, terlepas hukuman di dunia, maka Allah tenangkan hati kita, orang-orang mukmin. Walahum azabun azim, mereka tetap akan mendapat azab yang besar, iaitu khususnya di negeri akhirat. Sebab tu kita bila faham, ya, faham ataupun menghayati tentang adanya hari akhirat, ya, kita akan sedikit mempunyai ketenangan, tuan-tuan. Bila kita tengok orang jahat, yang bermaharajalela dengan kejahatan, yang terlepas daripada hukuman, macam-macam kerana kita rasa geram, merengkam, kata duk fikir, macam mana tak? Jangan fikir macam mana. Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Allah menyediakan balasan yang setimpal bagi setiap manusia. Ya, kita yang merengkam tu sebab fikir dunia. Kita lupa ada akhirat. Ya. Dia jangan gopoh, atau dalam istilah dipanggil jangan isti'jal, ya. Orang-orang yang derhaka, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar perintah Allah pasti akan menerima balasan, yang setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Baik. Kemudian ayat yang ke-24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, yauma, yang menjadi saksi atas mereka ialah lidah-lidah mereka, alsinatuhum, ya, alsin daripada kalimah lisan, lidah. Wa aidihim, yang menjadi saksi di akhirat nanti, hari itu iaitu hari akhirat, di pada mahsyar, tangan mereka sendiri. Wa arjuluhum, dan kaki mereka sendiri, mengenai apa-apa yang telah mereka kerjakan.
Baik. Hari itulah yang dinamakan hari akhirat. Hidup ni bukan setakat di dunia. Ada satu lagi episod panjang, iaitu akhirat. Juga disebut sebagai hari pembalasan, hari menerima balasan, hari menerima keputusan. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat kita menerima pembalasan. Itulah hari dibangkitkan semua manusia dari kuburnya untuk diadili di hadapan Tuhan. Qadiyan, Allah sendiri bertindak sebagai hakim. Mahkamah Rabbul Jalil, Mahkamah Agung. Hari itulah manusia akan dibicarakan. Ini antara proses-proses yang kita akan lalui di pada mahsyar nanti. Apa dia? Dibicarakan, dihisab, ditimbang, diperhitungkan amalan yang baik dan yang buruk, dibentangkan di hadapannya kitabnya yang ada tertulis dan tercatat segala amalan, dari yang sekecil-kecil hingga kepada yang sebesar-besar, sehingga tidak ada yang ketinggalan satu pun juga. Itu yang nama akhirat, tuan-tuan. Dia tak sama dengan dunia. Tak sama dengan mahkamah dunia. Baik. Kalau kita baca dalam surah Kahfi, ayat 49, Allah menggambarkan betapa terkejutnya orang kafir. Orang kafir bila berada di padang mahsyar, dia kata apa? Ya wailatana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia terkejut, sampai begini sekali terperinci, semuanya dicatat, yang kecil, yang besar, semua ada. Sejak kami balik umur 15 tahun ke atas, bermulalah catatan. Dicatat begitu ketat. Tak ada satu rekod pun yang terpadam atau yang diarahkan supaya padam, tak ada. Yang malaikat terlupa nak catat. Ini mahkamah Allah. Kita nak sogok malaikat, nak rasuah malaikat, apatah lagi nak rasuah dengan Allah, minta maaf. Di dunia kamu boleh buat benda-benda tu. Di dunia kamu boleh buat sedemikian. Akhirat tidak. Baik, tengok sedikit lagi huraian. Kalaulah di dunia dapat melepaskan diri dari muka pengadilan, dapat lari dari hukuman, pandai mengelakkan kesalahan kerana ada beberapa orang lawyer atau peguam yang membelanya, atau kita sebut kadang-kadang sampai peringkat membeli hakim dan seumpama. Dan oleh sebab kebijaksanaan si pembela pula, orang yang durjana dibebaskan daripada hukuman, sedangkan di pihak yang benar tidak tersalah terinaya. Di pihak benar yang tak bersalah terinaya. Ni kalau nak ulas sekarang ni memang kenalah, tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah nampak dah siapa dia. Meja apa? Meja Zaidi. Isu dakwat kekal yang tak kekal, dijatuhkan hukuman bersalah. Tapi saya suka statement dia, tuan-tuan, cukup cantik. Statement dia cukup hebat, menggambarkan seorang yang beriman. Dia kata tak apa, kita jumpa di mahkamah Allah. Itulah jawapan yang terbaik, tuan-tuan. Dengan kuasa yang kamu ada, kamu boleh inaya aku, kamu boleh susun hakim, kamu boleh buat skrip begitu gini, tak apa, ni hari kamu. Tapi kita jumpa di mahkamah Allah. Ayat tu kalau orang yang ada, kita kata ada basirah, ada mata hati, dia gerun dengar. Percayalah, tuan-tuan, tak senang, tak lena tidur puak-puak tu. Kena ayat mahkamah Allah tu tak lena tidur. Dan satu lagi statement dia yang menarik, Meja Zaidi ni, orang tanya dia kesal tak, menyesal tak sampai kena buang kerja. Kenapa perlu saya menyesal? Saya bercakap benar. Tak menyesal apabila kita memilih jalan yang benar. Jangan menyesal. Kita kadang-kadang, Allah silaplah aku, kalau hari itu aku tak perlu rasa menyesal. Sufyan bin Uyainah, dia kata apa?
laisal aqil ya'riful khaira wasyarr. Ya, orang yang bijak dia bukan sekadar tahu yang ni baik, yang ni buruk, ya, yang ni benar, yang ni salah. Dia bukan sekadar tahu. Orang yang bijak ialah atba'ahu. Dia ikut apa yang benar dan dia tolak apa yang salah. Itu baru betul bijak. Kalau sekadar tahu je tak bijak lagi tuan-tuan. Ya, orang tahu ni semua tahu yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni dosa, yang ni pahala, yang ni haram. Kan? Semua tahu benda tu, moral. Kan? Nilai baik dan buruk semua orang tahu. Tapi yang cerdik ialah orang yang ikut benda yang dia tahu. Itulah yang berlaku di dunia tuan-tuan. Ya? Orang yang jahat terlepas, orang yang maksiat terlepas, orang yang baik terinaya. Ya? Sebagaimana di dunia ini berlaku, maka pengadilan di akhirat itu kelak akan menanti. Sehingga tidak seorang pun akan dapat melepaskan diri. Di situlah pengadilan dijalankan dengan seadil-adilnya. Kerana Tuhan sendiri akan menjadi hakim. Ya? Akan menjadi hakim. Baik. Ini keimanan kita tuan-tuan. Ya, inilah yang memberi suntikan semangat, kekuatan kepada kita untuk terus meredah, membelah apa saja bentuk kezaliman. Ya. Allah takkan membiarkan orang-orang yang beriman disia-siakan begitu sahaja amalannya, dan Allah juga tidak sekali-kali akan membiarkan orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, yang fasik terus bermaharajalela. Pasti sampai satu masa akan menerima balasan. Ya. Baik, tulisan kitabnya kita berhenti di situ tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kongsi pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman. Ya, faqihna fid din. Ilmu dah ada, ilmu tu penting, tapi kadang-kadang ilmu tu nak difahami sebetulnya, setepatnya. Kadang-kadang kita belajar tak faham atau salah faham. Yang tu bahaya kan. Faqihna fid din. Berilah kepada kami kefahaman yang setepatnya, yang sebenarnya, ya, supaya tidak lari daripada garisan-garisan syarak yang mengikut acuan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian dan kehadiran. Saya mohon jutaan kemaafan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah panjang umur kita akan sambung muka surat 141 perenggan yang kedua insya-Allah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.